Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini akan membincangkan tajuk yang baru, bab yang ke-6, iaitu Fiqh Al-Alawiyat dalam pengurusan Islam itu sendiri. Nanti kita akan bincangkan 4 perkara yang penting dalam Fiqh Al-Alawiyat ini. Okey, dua bahagian yang pertama, iaitu pertama kita bercakap tentang pengertian, yang kedua kita bercakap tentang kepentingan. Dibagi kepada dua color, iaitu color hijau dan juga color kuning. Okey, yang pertama, pengertian. Kalau kita bercakap tentang fiqh, ya, sebagaimana yang kita dah belajar sebelum ini, fiqh maksudnya faham. Kalau kita bercakap tentang faham seseorang itu tidak akan sama dengan yang lain. Oleh demikian, dalam Islam, untuk menyamakan pemahaman tersebut, perlu ada acuan yang penting untuk sama-sama kita memahami. Sebab itulah adanya fiqh itu sendiri. Faham tentang apa? Faham tentang pengetahuan berkenaan dengan hukum syarak. Ya, ataupun cara-cara kalau kita bercakap tentang hukum itu sendiri, bagaimana kita mengambil hukum-hukumnya daripada nas Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Oleh demikian, bagaimana kita nak memahami persoalan itu satu benda yang penting. Sebab itu, maka kalau kita bincangkan tentang fiqh ini, maka saya katakan awal tadi ada perbezaan faham. Bila perbezaan faham itu muncul, mungkin kerana keadaan, mungkin kerana situasi, ataupun apa jua keadaan, maka akhirnya memberi pandangan ataupun persepsi yang berbeza. Sebab itulah, kalau kita bincangkan dalam hukum fiqh ini, terdapat pelbagai pandangan. Itu tahap yang wajar. Okey. Kalau kita bincang kepada al-alawiyat pula, apa maksud al-alawiyat? Iaitu keutamaan. Okey. Kalau kita bercakap tentang keutamaan, maknanya ada hal-hal yang menjadi satu hal yang paling penting daripada yang penting-penting yang lain. Ada priority, ada lapisan-lapisan. Okey, kalau kita gabungkan kedua-dua perkataan ini, fiqh al-alawiyat ini, maka maksudnya iaitu apa? Keutamaan dalam melakukan sesuatu. Maknanya dalam perbuatan itu sendiri. Ada layer-layer dia ataupun ada lapisan-lapisan dia. Kemudian sama ada baik antara sesuatu itu sendiri ataupun sesuatu dengan yang lain. Maknanya ada perbandingan di antara hal-hal ataupun perkara-perkara yang membezakan di antara sesama lain. Ada komparatif di situ. Okey. Ataupun antara perkara yang dalam sesuatu yang hendak dilakukan itu sendiri ataupun dalam satu yang jenis yang sama. Contohnya makan. Makan apa? Okey. Contohnya kegemaran makan nasi. Okey. Nasi apa? Nasi goreng Pattaya ke, ataupun nasi goreng ikan masin ke, ataupun sebagainya, sama jenis. Ataupun yang tadi dia berbeza. Makanan. Contohnya makanan laut dengan makanan barat. Itu perbezaan yang membezakan, tetapi pada hal yang sama, iaitu bab makanan. Ini yang kita nak bincangkan supaya kita nak mudah nak faham. Ataupun diartikan sebagai meletakkan segala sesuatu pada tangganya. Maknanya ada level-level yang tertentu dan peringkatnya yang sebenar dengan pertimbangan keadilan. Maka dalam ini, saya sudah katakan sebelum ini, apa maksud adil dalam Islam? Iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan sama level, sama layer dan sebagainya. Sama ada mengenai perbuatan, yang saya katakan tadi, perbuatan. Okey. Kemudian pemikiran, okey, mana yang lebih utama? Hukum hakam sekalipun. Nanti kita akan bincang lebih dalam lagi tentang hukum hakam. Apa keutamaan yang kita ambil berat? Okey, contohnya puasa. Jika dalam keadaan sakit, apa keadaan hukum? Apakah kita boleh berbuka puasa ataupun kita tetap berpuasa? Maka ada prioritinya di situ. Dan nilai-nilai akhlak manusia itu sendiri. Maknanya, perbuatan-perbuatan manusia ada hal-hal yang membezakan di antara satu sama lain. Pada pandangan seseorang itu, bahawa ia adalah baik. Mungkin pada seseorang yang lain mengatakan ia adalah tidak baik. Okey. Nah, nanti kita akan perjelaskan makna fiqh al-alawiyat ini dari pandangan orang yang mencetuskan ide ini, iaitu Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Okey. Apa kepentingan fiqh al-alawiyat ini menurut Dr. Yusuf Qaradawi? Pertama, iaitu
dapat merawat kecelaruan nisbah dan pertimbangan daripada sudut syarak. Okey. Apa yang dikatakan merawat kecelaruan nisbah dan pertimbangan? Perkataan key yang saya tekankan di sini iaitu apa? Merawat. Kalau kita bercakap dari segi sudut syarak, ada syarak mengatakan ia boleh. Ada syarak mengatakan ia tidak boleh. Ataupun hukum itu mengatakan tidak boleh, ataupun hukum itu mengatakan boleh. Nah, di sini manakah pertimbangan yang wajar kita lakukan untuk kita buat perbuatan tersebut? Sama ada kita nak ikut apa yang boleh ataupun dilarang untuk mengikuti apabila ditegah. Okey, dalam hal ini bagaimana saya katakan tadi, dalam bab puasa, ketika mana seseorang itu yang dikatakan baligh, berakal, maka wajib dia berpuasa. Tetapi dalam keadaan-keadaan yang tertentu, contohnya dia sakit. Sakit di sini maksudnya sakit yang menyebabkan dia terhalang untuk melakukan ibadah puasa. Bukannya sekadar sakit mata contohnya, sakit gigi ataupun sakit apa, sakit kaki. Tiba-tiba kita tak nak puasa, itu memang tidak boleh. Yang dimaksudkan sehingga terhalang untuk dia melakukan ibadah puasa. Maka dalam hal ini, kerana alasan yang munasabah yang dibenarkan oleh syarak, iaitu sesiapa yang sakit yang menghalangkan dia untuk berpuasa, maka ia boleh berbuka. Tapi dengan syarat, dia mesti mengqadakkan puasa itu pada waktu dia tidak sakit. Ini kena faham, dapat merawat kecelaruan nisbah. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kebimbangan-kebimbangan kita ini yang menyebabkan kita rasa kita ragu-ragu. Tetapi oleh kerana ada pertimbangan yang lain yang menyebabkan kita boleh mengutamakan perbuatan tadi. Contohnya dalam puasa, kita puasa ataupun sebaliknya. Meskipun puasa itu adalah puasa yang wajib. Okey, yang kedua, apa kata Yusuf Qaradawi dalam bab kepentingan ini? Iaitu meletakkan sesuatu pada kedudukannya secara adil. Maksudnya di sini iaitu apa? Ketika mana kita berbicara tentang persoalan keadilan, okey, dia mesti ada urutan-urutan yang kita maksudkan. 1, 2, 3 dan 4. Tetapi untuk meletakkan sesuatu urutan tersebut, mesti ada pertimbangan-pertimbangan yang tentu. Bukan pertimbangan nafsu. Bukan pertimbangan akal semata-mata, tetapi meletakkan pertimbangan yang dikatakan pertimbangan syarak untuk menyusun hal yang utama daripada yang paling utama, kemudian utama-utama yang lain. Nah, dalam hal ini, hal yang paling utama, maka kita letakkan ia menjadi priority ataupun keutamaan kita. Contohnya, kalau kita bercakap tentang hal apa saja, contoh pendidikan. Walaupun Universiti Oxford yang tinggi, kalau kita melihat dari segi prestasi Universiti Oxford, dia tinggi. Tetapi oleh kerana keadaan contohnya perbelanjaan yang begitu besar, kita tidak mampu untuk pergi ke sana walaupun dia tempat yang prestige, berkualiti tinggi. Tetapi oleh kerana perbelanjaan yang cukup mahal, maka kita meletakkan, walaupun Oxford itu tempat pertama dalam ranking dunia, dia merupakan ranking yang paling tersohor dalam dunia ini, tetapi kita meletakkan dia, tak terpaksa kita meletakkan dia pilihan kedua, ketiga, sekiranya memang tidak ada sokongan untuk kita ke arah tersebut, melainkan kita mempunyai sokongan kuat yang padu, contohnya kewangan, mak bapak mampu dan sebagainya, ada tajaan dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau sekiranya sebaliknya, maka kita terpaksa meletakkan dia di tempat yang di belakang. Kerana apa? Dari segi aspek kemampuan itu tadi. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, menentukan keutamaan masing-masing berasaskan kepada pertimbangan syarak yang betul dan berpandukan kepada bimbingan wahyu dan akal. Maknanya, ketika mana kita menyusun keutamaan tadi, mesti pertimbangan syarak yang betul. Bukan berdasarkan, saya katakan tadi, berdasarkan akal logik semata-mata, tidak. Berdasarkan nafsu, apatah lagi mungkin kita terpaksa ketepikan. Tetapi kita bercakap tentang syarak. Bagaimana syarak menentukan hal tersebut, ia menjadi utama. Okey? Dalam Islam,
Kita nak memilih pasangan hidup kita, perempuan yang mukmin ataupun perempuan yang di tepi jalan. Maka Islam menekankan hal yang dikatakan perempuan mukmin yang solehah, mukminah yang solehah. Maka itu yang dipilih untuk kita. Bukan ukuran kecantikan yang diutamakan. Dan Islam menekankan tentang kerana lidih, kerana pegangannya, agamanya, itu yang paling utama. Itu pertimbangan syarak yang betul. Berpandukan kepada bimbingan wahyu dan juga akal. Saya katakan tadi, utamanya bimbingan wahyu. Bimbingan wahyu daripada mana? Daripada Allah dan juga sunnah Nabi SAW. Kemudian kita meletakkan akal itu pada kedudukan yang ketiga. Setelah Al-Quran, sunnah Nabi SAW, kemudian yang kedua iaitu, yang ketiga iaitu akal. Kita urutkan yang ketiga akal, baru kita untuk menentukan keputusan yang sebenar-benarnya. Ini pertimbangan syarak yang betul berpandukan kepada bimbingan wahyu dan juga akal. Kemudian yang keempat, iaitu semua perkara diletakkan pada tempatnya berpandukan ukuran keadilan. Saya katakan tadi, saya ulang sekali lagi, apa adil maksud dalam Islam itu? Adil itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Okey? Itu diletakkan pada tempatnya berpandukan pada ukuran keadilan. Parameter keadilan di sini. Tanpa prejudis. Tanpa prejudis. Faham maksud perkataan prejudis di sini? Tanpa ada prasangka dan sebagainya, ataupun berat sebelah. Kita meletakkan hal yang, ini nampaknya favor untuk kita. Tidak. Kita mesti meletakkan yang katakan tadi acuan utama, iaitu syarak, yang mesti berpandukan kepada bimbingan wahyu yang paling utama, kemudian baru disusuli dengan akal pemikiran untuk supaya kita meletakkan pemilihan kita itu kepada ukuran yang adil menurut Islam, tanpa ada prejudis, tanpa ada prasangka, tanpa ada pesimis terhadap sesuatu hal dan sebagainya. Kita yakin dengan hal tersebut dan kita tolak kepada berat sebelah, favor ini keluarga saya dan sebagainya, apa yang dikatakan nepotism dan sebagainya. Tidak boleh. Kita mesti meletakkan hal-hal yang utama, yang mesti diletakkan dalam hal acuan-acuan yang menurut hukum syarak, dan dibimbing oleh wahyu dan kemudiannya akal, barulah kita memilih sesuatu hal-hal yang terpenting dan barulah kita mengutamakan kepentingan yang dikatakan syarak itu sendiri. Baik, itulah dalam memilih hal tersebut ataupun sesuatu perkara, maka kita utamakan apa pandangan Islam itu sendiri, baik daripada hukum syarak itu sendiri maupun dikatakan ikatan akidah itu sendiri. Barulah kita meletakkan akal untuk mempertimbangkannya supaya mengikat hal yang terpenting, iaitu syarak itu sendiri, untuk memilih sesuatu perkara dalam kehidupan kita. Apatah lagi kita berbincang tentang hal yang disebut sebagai pengurusan dalam Islam itu sendiri. Contohnya kita bercakap tentang takhtit, perancangan. Apakah perancangan kita ini atas landasan syarak ataupun kepentingan pribadi? Maka hendaklah kita meletakkan kepentingan syarak dalam menentukan target sasaran yang kita nak lakukan dalam hidup ini ataupun dalam pengurusan kita. Sama juga dalam memimpin, dalam bab qiyadah. Okey, maka kita hendaklah meletakkan kepimpinan yang mana kita, contohnya dalam memilih yang berjaya ataupun yang cemerlang dan sebagainya, maka kita pilih berdasarkan syarak, peraturan syarak, Al-Quran dan hadis. Maka selepas itu, maka akallah kita yang membimbing kita, dia dipilih kerana memang dia layak. Maka itulah yang dikatakan yang adil. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dua bab fiqh al-alawiyat ini untuk video yang selanjutnya.